Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah untuk subjek tajwid kali ini kita akan belajar tajuk wakaf. Yang pertama, pengertian wakaf. Apakah maksud wakaf? Wakaf menurut bahasa, bila sebut menurut bahasa ni maksudnya secara umum, tak kisah ikut subjek apa pun, tajwid ke apa ke, selain daripada tajwid ke, menurut bahasa maksud wakaf ini berhenti ataupun menahan. Menurut istilah pula, istilah ni maksudnya istilah subjek tajwid lah, tajwid ataupun bacaan Al-Quran. Menghentikan bacaan sebentar dengan cara memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernafas dengan niat akan menyambung semula bacaan. Dia mesti dari segi istilah wakaf ni maksudnya kita hentikan bacaan tu dengan memutuskan suara pada akhir perkataan. Mesti akhir perkataan. Tujuan dia apa? Untuk bernafas dan mesti ada niat nak sambung semula bacaan. Okay, jenis-jenis wakaf. Wakaf terbagi kepada 3 jenis. Yang pertama, wakaf ikhtibari. Wakaf pada kalimah yang kebiasaannya bukan tempat wakaf. Wakaf ikhtibari ni wakaf biasanya berhenti pada tempat yang bukan wakaf. Dia tak ada tanda wakaf pun. Sama ada nombor ayat ke ataupun sebarang tanda wakaf. Jim, qaf, lam, ya dan sebagainya tu. Tujuan wakaf ini adalah hendak menguji ataupun mengajar. Tujuan dia untuk menguji ataupun untuk mengajar. Kadang-kadang guru dia nak ajar anak murid dia kan, dia kata sini dia baca-baca satu ayat, lepas tu dia berhenti. Dia kata sini tak boleh nak berhenti, contoh. Untuk mengajar tak apa, ataupun untuk menguji tak apa. Hukumnya harus dengan cara mengulang kembali kalimah yang diwakafkan. Maksudnya kalau nak berhenti dekat tempat yang tak ada tanda wakaf, kita kena ulang balik ambil kalimah yang terakhir tu ataupun beberapa kalimah sebelum dia, ikut kesesuaian ayat tu lah. Kalau boleh faham bahasa Arab lagi bagus, kita tahu daripada mana kita nak ambil balik kan. Okey, yang kedua wakaf idtirari. Wakaf ini wakaf sebab terdesak ataupun darurat. Macam kita dah baca-baca, kita bajet boleh sampai kepada tanda wakaf, sekali tak sampai, nafas dah habis. Macam mana nak buat? Kita terpaksa wakaf secara darurat, terpaksa berhenti juga. Darurat ni ingat dalam semua perkara pun, bila darurat dia membolehkan perkara yang asalnya tidak boleh. Contohnya kamu terlalu lapar kan, so tak ada makanan. Dalam keadaan darurat, untuk boleh terus hidup, kamu boleh makan apa saja tapi sekadar cukup untuk menyambung nyawa kan, boleh terus hidup. Itu darurat. Okey, contohnya kita tak ada nafas ataupun kita bersin ke, kita terbatuk sebagainya, dia terberhenti tiba-tiba. Okey, hukumnya harus kerana sebab terdesak. Bukan itu benda yang bukan kita plan nak macam tu. Dia dah keadaan dia kan dah terdesak kan. Tiba-tiba je. Lalu apabila hilang sebab terdesak itu, mestilah kalau dah hilang, dah okey balik, kita mesti dah kita tak ada nafas kan, kita dah ambil nafas, kena ulang balik, mengulang kembali menyebut kalimah yang diwakafkannya, kalimah yang kita wakafkan tu, ataupun kalimah sebelumnya bagi menyempurnakan masuk ayat bacaan tu. Yang penting jangan sampai masuk ayat tu lari ataupun masuk dia jadi rosak. Okey, jenis-jenis wakaf lagi. Tadi dah 2 jenis wakaf kan? Ini yang terakhir, wakaf ikhtiyari. Dalam wakaf ikhtiyari ni lah yang kita belajar macam-macam tanda tu. Sebab wakaf ikhtiyar ni wakaf atas pilihan kita sendiri. So kita tengok maksud dia. Wakaf yang boleh dibuat pilihan dengan tanpa sebab-sebab yang telah disebutkan sebelum ini. Kalau sebelum ni tadi ittirari tu terdesak. Ikhtibari tadi tu sebab nak menguji ataupun nak mengajarkan, bukan atas sebab-sebab yang dua tu. Yang ni sebab pilihan kita sendiri. Dan wakaf jenis ini mempunyai beberapa pembahagian yang sudah dikenali ramai. Ini kita biasa jumpa dalam Al-Quran. Siapa yang biasa baca Al-Quran, dia mesti akan jumpa. Okey. Yang pertama, jenis wakaf yang pertama, wakaf tam. Dia punya tanda dia mim. Mim yang ekor pendek. Ekor dia ke belakang. Ekor dia bukan ke bawah. Ekor dia ke belakang. Pendek je. Okey, maksud dia, erti dia berhenti sempurna. Tam tu sempurna. Sempurna, apa yang sempurna? Maksud dia sempurna. Dan tidak mempunyai hubungan dengan selepasnya. Dan tak ada hubungan dengan selepasnya.
Kalaupun ada ayat lagi selepas tu, walaupun wakaf tam ni tanda mim tu dia bukan pada nombor ayat, dia kat tengah-tengah kan. Tapi ayat selepas itu dia cerita macam benda lain. Tidak mempunyai hubungan dengan yang sebelum daripada tanda mim tu. Baik dari sudut lafaz ataupun dari sudut makna. Ia juga diberi nama wakaf lazim. Nama lain dia wakaf lazim. Penghujung setiap ayat yang tertulis nombor ayat juga dikira sebagai wakaf tam. Penghujung setiap ayat yang ada nombor tu kan, itu pun dikira wakaf tam juga, wakaf sempurna. Okey, nombor 2, wakaf kaf. Wakaf kaf ataupun kafi. Berhenti memadai. Maksud dia tu berhenti memadai. Okey, keterangan dia wakaf berhenti memadai ni maksudnya maknanya tu telah sempurna. Dia punya maksud dia kalau kita berhenti dekat tanda qaf lam ya tu, wakaf kaf tu kan tanda qaf lam ya, kalau kita berhenti di situ, maksud dia sudah sempurna, tetapi masih mempunyai kaitan dengan kalimah selepas dia. Sebab kalau kita kata dia tak ada kaitan, itu dah jadi wakaf tam. Tapi dia ni masih ada kaitan dengan kalimah seterusnya. Walaupun maksud dia setakat tanda qaf lam ya tu dah sempurna dah, tapi dia masih ada kaitan dengan yang selepas dia. Dari sudut makna, bukan dari sudut lafaz. Dari sudut makna dia masih ada kaitan, bukan dari sudut lafaz. Okey, yang ketiga, tanda sod lam ya itu wakaf hasan, berhenti elok ataupun berhenti baik, berhenti kat situ elok ataupun baik. Sod lam ya, ulang balik yang tadi walaupun dia maksud dia dah sempurna, tapi dia lebih baik kita wakaf. Qaf lam ya tu maksudnya lebih baik wakaf. Lebih baik wakaf. So nak mudah ingat, kita ingatkan ejaan wakaf, perkataan wakaf kan dia ada qaf kan. So qaf lam ya tu tanda tu maksudnya lebih baik kita wakaf. Okey, wakaf hasan tadi sod lam ya, ada sod kan. Dia asal daripada perkataan wasal. So maksudnya lebih baik sambung. Walaupun dia boleh berhenti dan dia boleh sambung, tapi lebih baik sambung. Macam yang tadi tu wakaf kaf tu sama juga sebenarnya. Dia boleh berhenti, boleh sambung, tak ada masalah. Tapi yang qaf lam ya ataupun wakaf kaf lebih baik wakaf. Sod lam ya, wakaf hasan lebih baik sambung. Dan dia dia sempurna juga, tetapi makna dan lafaznya masih terikat dengan kalimah selepas dia. Sebab tu dia kata elok sambung sod lam ya ni. Sebab maksud dan lafaz dia masih terikat dengan kalimah selepas dia. Okey, wakaf qabih, tanda dia lam alif, berhenti tidak elok. Kalau kita berhenti dekat tanda lam alif tu tidak elok. Wakaf pada kalimah yang masih tidak sempurna makna je. Maknanya tak habis lagi. Maksud yang nak disampaikan dalam ayat tu tak habis lagi. Dan dia mempunyai kaitan dengan kalimah selepasnya dari segi lafaz dan makna. Dua-dua segi dia masih ada kaitan lagi dengan selepas dia. Dia tak sempurna. Yang tadi tu sod lam ya, dia punya maksud dia dah sempurna dah. Tapi dia masih ada kaitan dengan kalimah selepas dia tu, ayat selepas perkataan selepas dia. Tapi yang ni dia tak sempurna. Dia kalau kita berhenti dekat lam alif tu, dia maksud dia tak sempurna dan dia masih ada kaitan dengan makna dan lafaz ayat perkataan selepas dia. Dilarang wakaf di suatu kalimah yang terdapat tanda itu melainkan tidak cukup nafas. Kecuali tak cukup nafas, dah terpaksa sangat, dah darurat sangat. Kalau terpaksa berhentilah. Bersin dan sebagainya kan. Apabila hendak memulakan bacaan semula, hendaklah mengulang daripada beberapa kalimah sebelum dia. Kalau kita dah berhenti situ sebab kita berhenti secara darurat kan, secara terpaksa, terdesak. So kalau nak ulang balik, nak baca balik, nak sambung balik bacaan, kena ambil daripada kalimah yang terakhir tu ataupun beberapa kalimah sebelum dia. Tengok kesesuaian ayat. Lebih baik kalau kita boleh kalau kita ada Al-Quran yang ada terjemahan tu, tengok kat mana sesuai kita nak ambil semula, nak start semula bacaan. Okey, yang kelima, wakaf jaiz. Tanda dia jim, berhenti harus. Maksud dia berhenti harus. Wakaf padanya tidak sampai merosakkan makna ayat tersebut. Kalau kita berhenti kat situ, dia tak merosakkan maksud dia. Walaupun mungkin dia ada cerita dia punya maksud dia tu masih tak habis lagi, tapi berhenti kat situ dia takkan merosakkan makna ayat tersebut. Itu tanda jim, jaiz, daripada perkataan jaiz ada tanda jim tu. Okey, lepas tu wakaf ta'anuq. Ni sebutan dia ta'anuq. Arti dia apa? Berhenti berikat, dia terikat. Apa yang terikat? Kita kena berhenti dekat salah satu tu je. Kalau kita nak berhenti dekat situ, kita kena berhenti dekat salah satu, yang titik 3 yang pertama atau titik 3 yang kedua. Tak boleh berhenti dua-dua. Tapi kalau kita tak nak berhenti langsung, tak apa, boleh. Kalau tak nak berhenti langsung, tak ada masalah.
Tapi kalau nak berhenti, pilih salah satu tempat antara dua tempat 3 titik tu. Jangan berhenti dua-dua. Ia juga diberi nama wakaf muraqabah, wakaf pemerhatian. Nak tengok yang kat mana, perhatikan ayat tu kan, kat mana kita rasa nak berhenti. Kadang-kadang kalau kita berhenti yang pertama, mungkin yang sambungan yang seterusnya masih lagi panjang. So kita elok berhenti yang kedua. Macam itulah. Itu wakaf pemerhatian muraqabah. Okey, seterusnya. Okey. Sekarang nota tambahan. Bagaimana jika anda sudah hampir kehabisan nafas tetapi tiada mana-mana tanda wakaf berdekatan? Kita dah habis nafas dah tapi tak ada tanda wakaf langsung. Lam alif pun tak ada. Untuk memberhentikan bacaan sebentar bagi mengambil nafas, berhentilah pada mana-mana salah satu daripada indikasi-indikasi berikut. Kalau kita dah terpaksa nak berhenti juga, seelok-eloknya kita cari 5 tanda ini. 5 tanda ni. Pertama, kalau ada tanwin, kalau kalimah tu ada tanwin kan, berhenti kat situ. Kalau tak ada tanwin, mungkin dia ada tan marbutah, berhenti kat situ. Kalau tak ada tan marbutah juga, cari alif ziyadah. Alif yang atas dia tak ada tanda O kan, ada tanda bulat kosong tu. Berhenti kat situ. Ataupun kalau tak ada juga, cari alif maksurah. Jika tiada juga, cari harf, huruf yang kata penghubung tu. Cari harf, berhenti situ. Tapi ingat, sebab 55 indikasi ni, tempat kita nak berhenti ni, kalau ini keadaan terpaksa, disebabkan kita berhenti situ dalam keadaan terpaksa, oleh kerana, tengok peringatan tadi, oleh kerana anda berwakaf darurat, maka untuk menyambung semula bacaan anda harus memulakan semula daripada kalimah terakhir, ataupun daripada frasa terakhir ayat tersebut. Ataupun ayat tu panjang kan, dia ada frasa dia. Dia tengah cerita pasal apa, ambil daripada permulaan dia. Okey. Dan teknik berwakaf, matikan kalimah terakhir kecuali kalimah terakhir yang berbaris 2 di atas, fathatain, baris 2 di atas. Ia dibaca dengan salah satu baris saja tetapi dipanjangkan dengan kadar 2 harakat. Kalau kita wakaf dengan kalimah terakhir yang ada tanda 2 baris di atas, kita baca satu baris saja tetapi dengan panjang 2 harakat. Tapi kalau tanda-tanda lain dekat hujung, dekat kalimah yang huruf yang terakhir tu, kita matikan je, kita sukunkan je. Selain daripada 2 baris di atas. 2 baris di atas ni special sikit, kita kena baca juga dengan satu baris tapi 2 harakat.